Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita akan sambung balik lah bawah CU3, iaitu maintenance. Uh, Dalam soalan tu awak kena menyemak borang pengujian yang pekerja pekerja bawah selian awak lakukan lah. Awak sebagai supervisor di tempat yang dia buat pengujian tu, untuk menyemak hasil kerja dia. Jadi saya nak awak keluarkan laporan lah selepas ni. Hantar laporan tu dekat dalam lampiran yang saya dah bekalkan sebelum ni lah. Okey, kita akan tengok satu persatu lah. Ini contoh borang pemasangan borang pemasangan ujian. Yang ni melibatkan 3 fasa. Jadi kita akan tengok lah dia punya data-data satu persatu, dan kita akan tanda mana yang silap untuk kita buat laporan lah. Kita tengok dulu, mula dengan untuk fuse utama, sukatan switch utama, okey, tak ada masalah. Saiz kabel perkhidmatan pun tak ada masalah. Maksudnya kita kena check lah, pergi semak semula lah apa yang kita punya orang selian kita buat. Kemudian sekatan PAB, pemutus arus baki, okey, betul. Anda kata kalau kita jumpa 300 mA, salah dah tak boleh dipakai, tidak dibenarkan guna. Suruhanjaya Tenaga dah keluarkan circular, tak boleh guna 300 mili, kena pakai 100 dengan 30 mili lah. 100 mili untuk penyihatan, dia untuk radas pegun, dan 30 untuk mudah alih ni senang ni nak tahu. Yang kita boleh pegang dengan tangan, itu semua mesti letak bawah 30, terutama sekali dekat soket lah. Kemudian kendalian pemutus arus baki lah. Ini sebenarnya ada sikit error lah kat sini, tak apalah, boleh lah. Okey, litar yang ada 3 litar, litar 1, litar 2 dan litar 3. Dia bergantung kepada litar yang kita semak lah. Ini contoh sajalah, contoh litar. Kemudian kita tengok litar 1, kemudian kita semak dia punya data sheet dekat sini yang hasil daripada pekerja kita, orang selian kita buat. Okey, untuk rintangan pendebat antara bumi, yang ni kita nak cari earth leakage. Kita nak kesan ada tak earth leakage berlaku. Ini kolom ni untuk earth leakage. Jadi kita boleh jumpa lah contoh rate dengan earth. Dia punya bacaan dia 0.1000 mega. Dia memang interest dia nak buat mega, tapi oleh kerana dia cepat sangat tulisan dia, nampak tak ni? Ni error dia. Dia nak cepat sangat. Interest orang selian kita nak buat M, tapi bukan M ni. Ni M ni dan M yang bawah ni adalah beza. M ni adalah unit mili, yang ni unit mega. Jadi berhati-hati masa tulis M tu, biar dia ada puncak ni. Biar ada puncak ni mesti ada. Kalau macam ni tak ada puncak, ini mili, menunjukkan mili, jadi ini salah. Ni kena masuk report lah. Masuk litar 1, rate dengan earth didapati mili. Adakah betul mili ataupun mega? Ni kena tanya pada orang yang buat pengujian ni, nak letak mili ke nak letak mega ni. Ni kalau mili maksudnya dah berlaku arus bocor bumi. Kena check lah. Okey, yang ni okey, tak ada masalah. Okey, ni selalu digunakan istilah infinity. Infinity ni apabila kita gunakan analog punya isolation tester. Infinity tak boleh. Saya tak setuju letak infinity. Tak boleh letak infinity. Infinity ni maksudnya lebih daripada had. Maksudnya contoh kita punya isolation kita, had dia bermula daripada 0 mega sehingga 2000 mega. Maksudnya had dia sampai 2000 mega. Jadi kena tulis kat ni 2000 mega. Tak boleh tulis infinity. Salah. Saya tak setuju. Kena tulis nilai. Baru kita tahu. Ada setengah isolation tester yang sampai 5000 mega. Kena tulis 5000. Tak boleh tulis infinity. Mesti ada nilai. Okey, yang ni. Dia buat ujian, dia dapati 0.02 mega ohm. Sepatutnya dia tak boleh tulis. Betul lah. Menunjukkan telah berlaku shortage, pertemuan antara wire neutral dan earth. Telah berlaku bocor bumi antara kabel neutral dan earth
0.02 sebab dia nak tak boleh kurang daripada 1 mega ohm. Itu dia punya syarat dia. Yang ni dah kurang daripada 1 mega ohm, maksudnya dah berlaku bocor ke bumi. Sepatutnya dia tak boleh tulis. Dia kena selesaikan masalah. Dia kena selesaikan ni, kena cari dulu, selesaikan, jumpa baru tulis. Dekat borang pengujian ni, kita nak semua bacaan yang tidak ada kerosakan elektrik. Kita tak nak ada short circuit, kita tak nak ada earth leakage kat sini. Kat sini bocor bumi lah, sini short circuit lah. Okey, kita tak nak ni. Tak boleh, dia tak boleh tulis ni. Dia mesti, kalau dia jumpa bacaan ni, dia tak boleh tulis, tapi dia kena baiki kerosakan tu sehingga dapat bacaan tu lebih daripada 1 mega ohm. Okey, yang ni kolom untuk earth leakage. Maksudnya litar 1 ni berlakunya earth leakage lah antara neutral dan earth. Ini kita boleh jumpa lah. Kalau kita diagnose, maksudnya masa kita buat kerja-kerja diagnosis, maksudnya kita tahu bahawa litar ni dah berlaku berlaku bocor bumi antara neutral dengan earth lah. Okey, yang ni pula yang sebelah sini antara pengalih red neutral, blue neutral. Kenapa tak red dengan yellow tu? Sebab ni bukan three phase punya. Walaupun ni litar lampu, dia sebenarnya masuk bekalan 3 fasa, tetapi kita pecah daripada menjadi single phase juga macam mana pun. Okey, yang ni isu, yang ni tak ada, ni okey. Ni isu yang sama macam sebelah ni tadi, sama. Yang ni pun okey, tak ada masalah. Yang ni kena pasti dengan kita punya orang bawahan selian kita. Betul ke bacaan dia mili ataupun dia salah tulis. Okey. Bacaan untuk ujian kutupan okey sebab dia tulis okey. Ataupun istilah kat sini disemak, baik bolehlah, okey pun bolehlah. Manakala selanjaran bumi, ini tak boleh ni. Sebab ni tinggi ni, lebih daripada 10 ohm. Lebih daripada 10 ohm dia tinggi sangat. Maksudnya ada resisten. Sepatutnya dia mesti dapat below, kurang daripada 1 ohm. Cantiknya kalau dapat kurang 1 ohm lah, sebab dia guna jangka ohm ataupun jangka ohm daripada multimeter. Kita dapat ni lah. Ni pun samalah, kalau cantik dia, kalau kita dapat dia punya bacaan nilai lagi baik lah. Okey, jadi yang ni mungkin ada putus ataupun high resistance lah, tak sesuai lah. Okey, seterusnya kita pergi pada litar nombor 2. Litar nombor 2 okey. Yang ni pun okey, ini pun okey, ini pun okey, tak ada masalah, semua okey. M dia pun simbol M dia pun okey, ni pun semua dalam keadaan okey lah. Kemudian kita tengok sebelah sini, ini untuk short circuit ini untuk litar pintas. Sebelah sini semua kita nak cari sama ada berlaku litar pintas. Okey, kalau macam ni dia tulis OL. OL ni biasanya yang guna digital. Yang guna digital dia akan tulis OL. OL ni over limit. Over limit ni sama lah dengan infinity maksud dia. Sama je ni. Cuma ini pakai simbol, ini pakai OL. Dua-dua ni tak boleh pakai lah. Dia mesti kita letak nilai. Mesti letak nilai 2000 mega macam ni. Ni betul. Ni no, tak nak. Saya tak setuju dua ni. Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Jadi kalau kita tahu nilai dia 2000, maksud 2000 lah kat sini. Tulis 2000. Sebab dia infinity, maksudnya had pada jangka tu tersebut. Jangka tu hanya boleh ukur sampai 200 mili saja. Ini okey. Yang ni pun okey. Ni below 1 ohm, cantik lah. Okey, litar 3. Ini kawalan motor. Untuk kawalan motor ini okey. Yang ni sama lah, isu yang sama. Dia ada ni, mesti letak nilai. Ni okey, 1000. Yang ni 100 mega. 100 mega tak ada masalah. Sebab dia tak boleh below 1 mega. Jadi ni 100 okey lah. Cuma dia punya insulation dia dah lemah. Resistant pada insulation dia lemah. Tak cantik lah sepatutnya. Kalau pendawaian baru, ni tak cantik. Kena siasat lah kenapa. Kalau pendawaian lama, tak ada masalah hasilnya. Dia maksudnya dia punya nilai resisten antara penebat tu dah mula tak cantik lah. Maksud resisten dia dah mula drop lah. Sebab kalau kita tengok kita anggapkan setahun 1% dia drop. Dia punya efisiensi pada kabel lah. Okey.
Yang ni untuk dia punya kawalan dan motor lah semua sekali. Kawalan dan motor. Ini sama, isu yang sama. Tak boleh lah. Dia mesti letak nilai. Kemudian ni okey. Ni tak okey. Oh sorry. Ni tak okey. Sebab apa? Sebab ni tak ada mega. Maksudnya red, yellow dengan red dah berlaku. Dah berlaku litar pintas lah. Sebab dia tak ada nilai mega kat sini. 1000 tak boleh. Kena tanyalah orang bawah sekalian kita sama ada mega atau tak ada mega. Okey, yang ni okey, yang ni okey. Okey, cuma yang ni lah. Kat bahagian ni kena check ni, kalau sebaiknya biar ikut sequence lah. Red, yellow, yellow, blue, blue, red. Cantik dia. Yang ni baik dia. Kan? Lepas tu yang ni tak siap ni tak boleh ni. Ni mesti ada. Ni tak boleh biar kosong. Dekat bacaan keseluruhan pemasangan tak boleh biar kosong. Ni pun sama. Tak boleh letak nil. Siapa pula nak pergi ukur pula? Tak boleh. Kena nasihat awak punya orang selian awak tak boleh ni. Dia tak boleh letak nil. Dia mesti buat sama balik. Ukur keseluruhan. Yang ni kita buat satu persatu supaya kita dapat tahu litar mana yang berlaku problem, kat mana problem litar. Then baru kita test keseluruhan. Agak mustahil kalau kita test ni okey, test ni okey, test ni okey, keseluruhan tak okey. Itu satu benda yang pelik lah. Jadi satu-satu itu lebih mudah. Jangan pula awak campur pula 1000 campur 1000 campur 5000 campur OL campur ni campur awak kat sini. Tulis kat sini semua sekali 50000 mega ohm campur infinity campur OL. Ini mengarut lah. Mana boleh. Dia bukan hasil campur. Dia ujian, kita kena uji keseluruhan. Maksudnya kita kena on semua MCB, semua kabel yang kita nak test tu kita kena on lah. Ini okey. Ni okey. Bacaan keseluruhan sepatutnya okey lah. Ni okey dah cantik. Ni sama lah. Tak boleh letak infinity. Infinity, kalau dekat kawasan ni, letak infinity, maksudnya kabel putus ni. Kabel tak bersambung, putus. Very high resistance. Putus kabel ni. Maksudnya keselanjaran bumi tak ada. Tak ada keselanjaran bumi. Kalau kita wiring baru atau kita buat inspection, mungkin benda-benda ni berlaku lah. Benda-benda berlaku, yang ni diagnose, yang kita nak kena report pada tuan rumah sama ada kita nak buat apa pada rumah dia, sama ada kita nak rewiring ke ataupun kita nak repair ke. Itu sesuai lah. Okey, kemudian kena perhatikan dekat borang ni. Borang ni sepatutnya hanya untuk pendawaian saja. Kawalan motor, pendawaian. Tapi kalau motor tak boleh pakai. Sebab maksudnya data ni salah lah, tak boleh. Kenapa data ni salah? Sebab kita kena guna isolation 1000 volt baru boleh. Yang ni 500 untuk pendawaian sahaja. Kalau motor 3 phase 400, voltan ujian mesti 2 kali ganda daripada voltan yang masuk 800 tak ada isolation 800, yang ada 1000. Jadi kena pakai 1000 lah. Sebab tu borang ni maksudnya 500 satu borang, 1000 satu borang. Kena ada 2 borang lah. Sila perhatikanlah ni kesilapan-kesilapan yang dibuat. Kemudian dia mesti sini mesti ada tantangan ni. Dia tak boleh biarkan kosong. Dia mesti isi. Nak tahu siapa orang yang bertanggungjawab buat pengujian ni. Kalau dia tak isi, maksudnya pengujian ni tak sah. Tak boleh diterima. Jadi ini di antara kesilapan ataupun biasa dibuat lah oleh kita lah. Kita sama-sama lah. Kalau tu boleh PM saya lah. Boleh tanya saya apa lagi masalah ni. Jadi awak kena buat laporan. Laporan tu kena hantar dekat saya secepat mungkin lah. Mungkin saya akan buat Google Form untuk awak isi ya. Ini just nak bincang saja dia punya hasil daripada borang pengujian ni lah. Okey, itu saja.